Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini, kami dari kumpulan 2 akan membentangkan perihal falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama sekali, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah saudari Norhana Fardila binti Naim yang memegang nombor kad matrik 161487. Yang kedua, saudara Elvister Empading anak laman yang memegang nombor kad matrik 162202. Dan yang terakhir sekali, saya sendiri iaitu Nur Afika binti Muhammad Ridwal yang memegang nombor kad matrik 161196. Untuk memulakan pembentangan, saya akan membentangkan ulasan artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Aini Othman dan Khairul Azmi Muhammad yang bertajuk Model Eklektik dalam Sistem Pendidikan Malaysia. Untuk pengetahuan semua, artikel ini mengulas mengenai pendekatan eklektik dalam sistem pendidikan di Malaysia, khususnya dari sudut pandangan Islam. Seperti yang diketahui semua, sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai perubahan sejak zaman pra-merdeka sehingga kini. Sebelum kemerdekaan, corak sistem pendidikan Tanah Melayu adalah berteraskan British. Selepas kemerdekaan, para nasionalis mula membentuk semula sistem pendidikan negara dengan menggunakan corak yang berbeza, iaitu yang lebih sesuai bagi sebuah negara baru yang mencapai kemerdekaan. Menurut Rosnani, transformasi sistem pendidikan selepas kemerdekaan adalah dengan matlamat untuk mencapai perpaduan antara rakyat melalui pendidikan. Hal ini adalah kerana pihak British telah meninggalkan satu sistem pendidikan yang tidak menyokong untuk pelaksanaan perpaduan antara rakyat berbilang kaum. Justru, pelbagai polisi diperkenalkan bagi mengubah keadaan ini. Terdapat juga pelbagai isu asas yang menjadi penyumbang kepada reformasi pendidikan di Malaysia. Isu-isu tersebut adalah seperti sekularisme, dualisme, personality holistik, pengaruh Islam dalam pendidikan dan integrasi. Saya tidak akan menyentuh ke semua isu asas yang disebut. Saya hanya akan menyentuh dua isu, iaitu dualisme dan pengaruh Islam dalam pendidikan. Yang pertama sekali, dualisme. Dualisme merujuk kepada kewujudan dua sistem pendidikan yang berbeza, iaitu tradisional yang lebih terarah kepada agama dan sekular iaitu sistem nasional. Rosnani telah menyatakan pendidikan dualisme mendatangkan kesan negatif kepada Muslim. Kedua-dua sistem ini akan menghasilkan Muslim yang tidak mampu mengamalkan Islam secara betul. Manakala pengaruh Islam dalam pendidikan. Pendidikan didefinisikan sebagai satu proses menjumpai dan memperkembangkan potensi dan kemampuan seseorang individu. Hasan Langgulung, pendidikan boleh dibahagikan kepada tiga aspek utama iaitu individu, masyarakat dan interaksi antara masyarakat dengan individu. Bagi aspek individu, setiap individu mempunyai potensi dan kemampuan tersendiri yang boleh diperkembangkan melalui proses pendidikan. Aspek masyarakat pula, pendidikan dilihat memainkan peranan sebagai satu instrumen untuk penghayatan dan seterusnya memindahkan sesuatu budaya dari generasi ke generasi yang lain. Aspek interaksi antara individu dengan masyarakat. Pendidikan sebagai proses interaksi antara individu dengan masyarakat yang akan menyumbang kepada penambahbaikan sesuatu kelompok masyarakat itu sendiri. Perkembangan sistem pendidikan Islam di Malaysia adalah sangat memberangsangkan dan mendapat perhatian daripada komuniti masyarakat. Jika sebelum ini, proses pengajaran pendidikan Islam ini berlangsung dalam keadaan yang tidak formal dan dalam satu-satu kelompok yang kecil. Namun kini, sistem pendidikan Islam mula dikenali sebagai satu institusi pendidikan yang penting. Subjek-subjek pendidikan Islam tidak lagi diajar setakat peringkat rendah, tapi sudah berkembang sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Salah satu bukti yang anda dapat lihat ialah dengan penubuhan International Islamic University of Malaysia. Universiti ini menjadikan agama Islam sebagai teras utama. Walaupun begitu, ilmu pengetahuan konvensional atau kebaratan tidak dianaktirikan oleh universiti ini. Pendekatan yang diambil untuk menyeimbangkan kedua-dua teras pendidikan adalah bersinergi dan eklektik secara semula jadinya. Sebagai contoh, bagi subjek undang-undang, para pelajar mempelajari kedua-dua jenis sistem undang-undang iaitu syariah dan konvensional.
Kesimpulannya, sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai proses perubahan dengan satu tujuan utama iaitu untuk meningkatkan kualitinya. Pendekatan eklektik yang diambil memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran Islam berlaku walaupun pada zaman serba moden ini. Sekian daripada saya. Baiklah, saya akan membentangkan bahagian yang berikutnya iaitu pernyataan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini penting kepada pelajar, guru dan juga negara. Falsafah pendidikan kebangsaan sememangnya penting kepada guru agar guru mengamalkan kemahiran profesional. Guru memainkan peranan yang besar dan signifikan untuk mendidik pelajar kerana para pelajar perlu dididik dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Dan yang seterusnya, guru juga akan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Setiap guru perlu menguasai bidang ilmu yang diajar agar perkara ini dapat membantu mereka untuk mendidik anak murid mereka agar lebih berkemahiran dan dapat mengasah lagi bakat yang sedia ada dalam diri anak bangsa. Dan yang seterusnya, guru juga berperanan sebagai pemimpin kerana guru bertindak untuk membimbing anak murid dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Guru akan memimpin mengikut perkara yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan tersebut. Seterusnya, kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan kepada pelajar. Kepentingan yang pertama ialah dapat melahirkan pelajar yang seimbang. Pelajar yang seimbang dilihat daripada aspek-aspek seperti jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, iaitu yang sangat bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan kepentingan kedua kepada para pelajar iaitu dapat melatih pelajar untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Pelajar yang sebegini dapat dilahirkan melalui penggunaan kebat yang telah ditetapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan tersebut. Kepentingan yang terakhir iaitu kepentingan kepada negara. Falsafah pendidikan kebangsaan penting kepada negara agar sistem pendidikan di Malaysia dapat dikembangkan lagi dengan adanya prinsip untuk menentukan kurikulum pendidikan, bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan lagi mutu pendidikan negara. Seterusnya, konsep pendidikan berterusan atau pendidikan sepanjang hayat dengan adanya falsafah pendidikan kebangsaan ini dapat membantu individu untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai perubahan yang berlaku sejajar dengan pertambahan usia atau perubahan usia mereka tersebut. Saya juga akan menerangkan elemen-elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Terdapat 5 elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama iaitu pendidikan satu usaha berterusan, yang kedua memperkembang potensi individu dan yang ketiga kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, keempat insan yang seimbang dan harmonis dan yang terakhir iaitu yang kelima berkembang potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Pendidikan satu usaha berterusan. Baiklah, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan satu proses pemolehan dan pemintahan pengetahuan, nilai murni dan juga kemahiran. Pendidikan ini berlangsung sepanjang hayat atau secara berterusan iaitu bermula sejak kecil sehingga ke akhir hayat. Dan pendidikan ini bermula sejak awal iaitu sejak dari kanak-kanak sehinggalah ke usia tua. Dan pendidikan awal ini penting bagi mendidik sahsiah peribadi seseorang individu sejak daripada kecil lagi dan sahsiah tersebut akan berkembang sehinggalah ke akhir hayat mereka.
Elemen yang kedua iaitu memperkembang potensi individu. Setiap individu mempunyai potensi, keupayaan atau bakat yang tersendiri dan juga berbeza-beza sejak daripada mereka kecil lagi. Dan bagi memastikan bakat tersebut boleh diperkembangkan lagi, setiap individu itu perlulah menjalankan usaha secara berterusan, dan usaha tersebut perlulah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur dan bersungguh-sungguh agar bakat mereka dapat diasah dengan lebih baik lagi. Bagi elemen yang seterusnya akan diterangkan oleh saudara Elvister. Menyambung kepada pembentangan yang disampaikan oleh saudari Hana tadi, yang seterusnya adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Setiap individu ataupun pelajar haruslah mempunyai ciri-ciri yang mempercayai dan mematuhi Tuhan, di mana seorang individu itu harus mengakui wujudnya pencipta, mengakui manusia dan alam tidak terjadi dengan sendiri tetapi diciptakan oleh pencipta. Jadi sebagai seorang murid perlu tahu bahawa mereka percaya kepada Tuhan dan alam dan manusia itu tidak akan ada sekiranya tiadanya pencipta. Dan murid juga dan juga masyarakat haruslah mengetahui hukum dan fenomena alam yang merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pencipta. Menyedari bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatannya. Yang ini bermaksud bahawa manusia bertanggungjawab terhadap apa yang bakal mereka lakukan di dalam dunia. Dan manusia juga harus berusaha untuk meningkatkan dan mengukuhkan kepercayaan mereka dalam ilmu agama dan berusaha untuk mengamalkan segala perintah agama. Seorang insan ataupun pelajar harus juga didedahkan kepada ilmu agama dan mereka juga dikehendaki untuk mematuhi. Sebagai seorang guru, kita haruslah menunjukkan tauladan dan ataupun menjadi modal insan kepada pelajar kita agar mereka mampu menjadi manusia yang berguna. Seterusnya adalah insan yang seimbang dan harmoni. Seseorang pelajar haruslah seimbang dan harmoni dalam pembelajaran dan kurikulum, di mana seimbang bermaksud memberikan tempat yang wajar dan adil kepada semua keperluan manusia. Harmoni pula membawa maksud wujud keserasian antara unsur-unsur jasmani, emosi, rohani dan juga intelek yang itu terdapat dalam jeri untuk membentuk diri manusia. Perkara ini saya huraikan kepada seimbang tadi. Perkara yang seimbang semestinya termasuk dalam pertumbuhan akal, perkembangan ilmu agama, rohani, emosi pelajar dan juga jasmani. Pelajar harus mempunyai empat asas ini untuk dia menjadi insan yang seimbang dan harmoni. Keadaan ini akan menyebabkan hubungan yang baik antara manusia dengan manusia. Dan sekiranya pelajar mempunyai empat asas ini, iaitu jeri tadi, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek ini, maka kita mampu melahirkan masyarakat generasi yang seterusnya yang seimbang, yang mempunyai hubungan baik sesama manusia. Bukan saja sesama manusia tetapi hubungan dia dengan Tuhan. Seterusnya adalah memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Pelajar kita haruslah diperkembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, di mana semua potensi perlu berkembang secara bersepadu. Di mana kita sebagai seorang guru harus memperkembangkan potensi pelajar. Kalau kita tahu pelajar ini mampu untuk bercakap di khalayak umum, semestinya kita menggunakan talenta ataupun kita menggunakan bakat tersebut untuk mereka menyertai pertandingan yang membuat mereka rasa selesa bercakap di khalayak ramai. Dan seterusnya adalah memperkembangkan potensi intelek. Kita bukan sahaja mendidik pelajar di dalam kelas, malah kita memperkembangkan bakat pelajar, ilmu pelajar di luar kelas juga. Kita libatkan pelajar dengan aktiviti yang berfaedah yang mampu meningkatkan bakat, kemahiran asas dan juga seterusnya memperbangunkan diri pelajar. Bukan saja dari segi intelek, rohani seharusnya dididik dengan didikan agama. Terusnya jasmani, iaitu sukan, terlibat dengan aktiviti sukan. Sehat mental, sehat gaya pemikiran.
Kita beralih kepada soalan yang ketiga ataupun soalan C, iaitu bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan diterjemahkan ke dalam bentuk praktikal. Jadi pada pandangan saya, cara kita sebagai seorang guru, secara falsafah pendidikan kebangsaan ini dilaksanakan oleh seorang guru adalah melalui 4 asas utama. Bagi saya adalah 4 asas utama yang sememangnya sudah ada pada diri seseorang guru. Tetapi bukan saja pada seorang guru, malah berada dalam diri seseorang pelajar. Jadi sebagai guru, kita merupakan pembimbing, kita merupakan pembantu kepada pelajar untuk memperkembangkan potensi mereka. Yang pertama, 4 asas yang saya katakan adalah J. J merujuk kepada jasmani, E merujuk kepada emosi, R merujuk kepada rohani, dan I merujuk kepada intelek. Jadi pelajar harus dikembangkan melalui 4 asas ini bagi meningkatkan potensi kemahiran mereka. Jadi sebagai guru, kita harus memainkan peranan tersebut. Okey, kita lihat kepada peranan yang pertama, iaitu peranan jasmani. Pelajar bukan sahaja harus menjaga kesihatan badan mereka. Jasmani bukan sahaja pelajar terlibat dengan sukan, bukan itu. Tetapi pelajar juga seharusnya mengambil pemakanan yang seimbang. Oleh itu, di setiap sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka telah melakukan di mana mereka ingin pelajar mendapatkan makanan yang seimbang. Mereka akan sediakan menu asas yang perlu diambil oleh pelajar. Iaitu terutamanya untuk pelajar asrama. Di mana pelajar asrama, mereka dibekalkan oleh kementerian. Dibekalkan kementerian satu jadual makanan. Jadi jadual Isnin perlu makan ini. Kalau pagi makan ayam, petang makan ikan. Kalau pagi makan ikan, petang makan daging. Macam itu. Dan ada juga makanan lain, makanan ringan, minuman, buah-buahan, sayur-sayuran yang dimasukkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan pelajar mempunyai diet ataupun mempunyai pengambilan makanan yang seimbang. Pelajar juga haruslah bersenam. Bersenam ini pelajar boleh lakukan pelbagai cara. Terutamanya, pelajar boleh terlibat di dalam aktiviti sukan. Aktiviti sukan lagi. Pelajar juga boleh terlibat dalam aktiviti senam aerobics seumpamanya. Kerana guru-guru kita banyak yang terlibat dalam aktiviti zumba, senam aerobik. Banyak guru kita berminat. Jadi perkara tersebut harus digalakkan kepada pelajar, harus diturunkan kepada pelajar. Sekiranya contoh, pelajar suka jogging, kita benarkan mereka jogging. Ataupun kita boleh buat juga, bukan kita jogging ataupun kita melakukan aktiviti pada musim sukan antara sekolah, pertandingan antara sekolah dalam pertandingan padang dan juga balapan. Bukan. Tapi ianya harus sentiasa berterusan dilakukan oleh pelajar. Sebab itu, pendidikan jasmani diadakan di sekolah supaya pelajar supaya kita dapat melahirkan pelajar yang sihat. Dan pelajar juga tidak melakukan aktiviti yang mudaratkan kesihatan. Ini bermaksud pelajar juga tidak harus melakukan perkara yang memudaratkan kesihatan mereka. Seperti merokok. Kenapa? Merokok akan meninggalkan kesan kepada jantung. Jadi ianya akan, contoh, kalau atlet, kalau dia merokok, ianya akan menjejaskan stamina. Lihat kepada asas yang kedua, iaitu emosi. Okey, untuk emosi, pelajar haruslah memiliki dan memupuk nilai kasih sayang. Kerana nilai kasih sayang ini ianya amat penting, bukan sahaja dalam masyarakat kita, bukan sahaja dalam kalangan guru, pelajar dengan ibu bapa, namun ianya juga merangkumi orang di sekeliling kita. Siapapun orang di sekeliling kita, kita harus sentiasa memupuk kasih sayang itu. Menjaga perasaan sendiri dan juga orang lain. Di mana apabila kita bercakap, apabila kita mengeluarkan pernyataan, seharusnya kita memikirkan impak kepada diri, bagaimana pandangan orang kepada kita, dan bagaimana kita memberikan impak kepada orang. Jadi sebagai seorang guru, kita harus menyatakan perkara yang betul. Maksudnya, kalau kita ingin menegur pelajar, jangan tegur dengan perkara yang tidak baik. Kalau kita ingin tegur, kita secara langsung menegur dan kita betulkan apa yang sepatutnya. Bukan seharusnya kita marah, tidak.
Kerana kita harus menjaga emosi pelajar. Jadi seharusnya kalau kita marah, kalau kita nak tegur dengan cara yang betul. Lepas itu kita betulkan apa yang salah. Bukannya melakukan perkara yang menjatuhkan pelajar. Itu yang kita lakukan. Seterusnya, memiliki semangat kekitaan. Kita haruslah memupuk semangat kekitaan. Hal ini kerana kita hidup dalam masyarakat pelbagai kaum. Kita hidup dalam masyarakat pelbagai agama. Sebab negara kita Malaysia, negara merupakan satu negara yang unik kerana kita merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai agama, yang mempunyai pelbagai bangsa, kaum dan sebagainya, budaya sebagainya. Kita harus saling menghormati. Lepas itu, kita lihat kepada situasi yang kedua yang saya bawa, iaitu tentang emosi. Menghargai hasil seni. Di mana sebagai seorang guru, contoh, kita bukan cikgu seni kah? Kita cikgu seni kah? Kita seharusnya menghargai bakat pelajar kita. Kenapa saya kata menghargai hasil seni? Contoh, dia menghasilkan satu perkara, lukisan ni. Contoh, dia lukis manusia. Tapi manusia itu manusia lidi. Tidak seharusnya kita, ini salah. Tidak. Kita harus betulkan. Itu sebagai seorang guru, kita bukan ingin menghakimi, tetapi kita ingin melihat bagaimana kita mampu memperkembangkan potensi pelajar. Seteruskan kepada asas kita yang ketiga, iaitu rohani. Rohani amat penting kerana pelajar harus disediakan dengan ilmu agama yang cukup. Di mana pelajar hendaklah menyadari adanya pencipta. Ya, sebagai seorang guru, kita harus berikan kepada pelajar, dedahkan kepada pelajar bahawa setiap kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita wajib saling mengingati antara satu sama lain. Dan dari aspek rohani juga, kita hendaklah bersyukur dengan anugerah dan pemberian pencipta. Di mana setiap kelemahan itu Tuhan berikan bukan untuk menunjukkan bahawa kita ini bukan kesayangannya, tidak. Tapi Tuhan berikan kelemahan itu supaya kita boleh keluar ke satu tahap yang lebih baharu apabila kita mencapai cara untuk mengatasi kelemahan itu. Lepas itu, kita hendaklah menanam sikap-sikap ataupun nilai-nilai moral dalam hidup kita. Terutamanya adalah berakhlak mulia. Contoh yang saya bawa adalah sifat ataupun sikap ataupun nilai moral berakhlak mulia. Kita pergi ke mana-mana, berada di mana-mana, kita harus berusaha ataupun meneladani ataupun menjadi contoh kepada orang. Akhlak mulia, kita pergi ke mana-mana, kita harus bawa. Kita harus amalkan di tempat kita. Kita pergi ke satu tempat baru, kita perlu ubah mengikut keadaan semasa. Kita balik ke tempat kita, kita ikut macam mana budaya tempat kita. Itu yang harus kita pegang. Lepas itu, kita sebagai seorang guru juga harus mengamalkan perintah agama. Tak patut kita ingin memberikan contoh kepada anak murid, tetapi kita sendiri tidak menunjukkan contoh yang betul. Jadi, sebagai seorang guru, kita haruslah mengamalkan perintah agama. Kita harus taat kepada Tuhan, ikut larangan Tuhan, ikut aturan kita. Setiap kita mempunyai agama. Jadi, jadikan agama itu sebagai landasan kita. Kita beralih kepada asas kita yang keempat, iaitu intelek. Intelek bukan sahaja merujuk kepada kejayaan dalam bidang kurikulum, tetapi juga merujuk kepada co-kurikulum. Kerana di dalam kurikulum, pelajar belajar menulis, mengira, menghitung, merwarna, semua itu belajar di dalam kelas. Tetapi pelajar juga di dalam intelek ini sangat luas. Kerana pelajar juga harus diterapkan dengan ilmu-ilmu kemahiran asas. Lepas itu, pelajar juga hendaklah berupaya memanfaatkan ilmu untuk diri sendiri dan orang lain. Gunakan untuk membantu orang lain. Lepas itu, berfikir secara kreatif dan kritis. Mampu berfikir di luar kotak. Lepas itu, berusaha untuk mendapatkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa. Itu yang harus dilakukan oleh pelajar. Dan kita sebagai seorang guru juga harus memberikan tunjuk ajar tentang perkara tersebut. Sebelum saya mengakhiri pembentangan kami, saya ingin merumuskan serba sedikit mengenai pembentangan ini. Di mana jelaslah di sini bahawa falsafah pendidikan kebangsaan diperkenakan bertujuan untuk menjadi panduan untuk hala tuju pendidikan negara.
Sama seperti yang disebut dalam artikel, falsafah pendidikan negara merupakan satu falsafah yang bersifat eklektik yang berjaya diwujudkan, ditubuhkan sesuai dengan negara Malaysia yang mempunyai penduduk yang berbilang agama dan bangsa. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.